Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita ke segmen Bicara Muslimah, iaitu hari ini dah masuk segmen yang minggu kedua, yang kita akan bersiaran setiap hari Khamis pada jam 12 tengah hari, insya-Allah. Dan bersama saya Ustazah Siti Zahra Effendi, dan bersama dua rakan saya iaitu Ustazah Latifah Yusof dan Ustazah Aziza Abdul Jalil. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, Ramadan lagi 2 hari? Kalau betul? 2 hari, Masya Allah. Okey, macam mana persiapan semua okey? Ustazah? InsyaAllah tengah sama-sama usaha dan doa supaya ia akan berjalan dengan lancar, insyaAllah. Betul, saya pun sama juga sokong. Okay, saya rasa tanpa memasa kita just go straight into the topic, iaitu pada hari ini perbualan mengenai Muslimah dan Ramadan. Okay. So perkara-perkara mengenai Muslimah dan Ramadan ni, kita tahu Muslimah ada Ramadan setiap tahun. Ramadan tu setahun sekali. Kemudian kita sebagai seorang Muslimah, sebagai seorang wanita, kita sentiasa akan berhadapan dengan halangan-halangan yang kita akan dapatlah, iaitu seperti haid, seperti tak boleh melaksanakan ibadah puasa. Jadi dalam saya rasa pada kali ini topik kita fokuskan more to haid dan nifas. Okay. So soalan yang pertama is apakah amalan-amalan yang boleh seorang muslimah itu lakukan semasa dalam bulan Ramadan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakanlah Saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, haid dan nifas tu memang tak boleh dipisahkan oleh seorang wanita. Okey, so jadi kadang-kadang bila dalam keadaan haid ataupun nifas, kadang mereka merasa sedih yang diorang tak boleh nak buat amal ibadah dan sebagainya. Tapi actually amal ibadah untuk orang wanita ni masih boleh berterusan seperti biasa. Cuma ada certain thing yang tak boleh kita lakukan, seperti kalau kita datangnya haid ataupun nifas, kita tak boleh puasa. Okey, kalau kita datang haid dan nifas, kita tak boleh solat, tak boleh mengaji dan sebagainya. Tapi kita boleh menukarkan tu semua kepada berzikir. So kita boleh melakukan zikir tu sama seperti waktu yang kita nak lakukan solat. So kadang-kadang orang kata macam when to do. So the best thing is actually if you don't know, there's no time limit lah sebenarnya, ataupun you cannot set the time. But sometimes people they need to actually set their time to know like okay, this is actually my my time for me to do my solat dan sebagainya. So you actually change that to zikir. So what can we zikir? So this is actually an hadith I did share with my students also. Okay, based on this hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said the first 10 days are filled with rahmah. Okay, dalam hadis ni mengatakan dalam 10 Ramadan pertama, kita Ramadan ni di-fill oleh rahmah. So kita akan baca Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Dan the next 10 days kita akan fill kita Ramadan with maghfirah ataupun forgiveness. So kita akan baca Allahumma ighfir lana ya rabbal alamin. Then the next another 10 days tu kita akan fill kita punya Ramadan dengan zikir ni, okay, is actually a protection from hell of fire. So kita akan baca Allahumma ajirna minan nar, okay, ataupun Allahumma ajirna au a'tiqna minan nar wa adkhilna jannatak. Okay, so kita akan baca zikir-zikir ni ataupun zikir-zikir yang biasa seperti alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. So you don't feel like macam demoralized and when you cannot do your solat ataupun you cannot do your mengaji dan sebagainya, but you can actually change it to pada berzikir. So zikir is actually one of the simplest way for us to do our amal ibadah. So you can set, kalau misalnya kita bangun pagi, we can set berzikir macam kita solat seakan-akan kita tengah buat solat duha. Dan bila masuk waktu zuhur, kita berzikir lagi sekali. So kalau usually kita berzikir cuma 33 kali, you can actually double up lah kita punya zikir. So you don't feel like macam saya dalam keadaan udur, maknanya amal ibadah saya dah terputus. So no. So you can actually change it with that. Boleh? Boleh. Sebenarnya kat sini saya nampak Allah tu dia maha pemurah, dia maha pemberi tau. Maksudnya bila seseorang wanita itu dia di dalam keadaan haid pun, tak boleh solat pun, dia ada juga amalan-amalan yang dia boleh lakukan. Misalnya dia tak boleh bila dia tak boleh solat tu, dia sama juga tak boleh membaca Quran. Kemudian tapi dia boleh berzikir.
So zikir-zikir ni semua ni yang amalan-amalan yang pada bulan Ramadan, selain daripada mempersiapkan juadah pun is one of ibadah juga, part of ibadah juga. So tapi part of ibadah rohani dia, part ibadah of spiritual dia boleh amalkan zikir-zikir yang tadi Ustazah dah terangkan lah. InsyaAllah. So kalau maknanya susah, kalau nak tambah, kalau susah untuk saya macam ikuti atau ikuti saya bacaan tadi, you can just do your normal zikir. You say la ilaha illallah, you say Allahu Akbar, you can say all the zikir. Macam mana kita zikir selepas solat, dia simple-simple one, tapi kita double up dia punya amount sahaja. Daripada 33 jadi 100, 120 dan sebagainya. Okay, faham. Maknanya mereka ni dari mungkin seperti yang kita tahu waktu solat zuhur, masuk zuhur selalu kita solat. Tapi mungkin dia boleh zikir ni boleh dia boleh lakukan kat mana-mana je. Di tengah kemasukan pun boleh berzikir, ataupun dia set aside waktu solat tu instead of dia solat zuhur ataupun asar ataupun maghrib atau isyak, dia set aside tu itu adalah amalan untuk dia zikir, double upkan lagi dia punya amalan ibadah dia. Okey, menarik, sangat menarik. Okey, soalan kepada Ustazah Azizah pula. Selain daripada Ustazah Latifah tadi dah berbicara, dah kupaskan mengenai amalan berzikir dan bila apakah amalan-amalan berzikir dia dan bila dia boleh lakukan zikir. So selain daripada berzikir, apa lagi amalan yang wanita ni muslimah pada bulan Ramadan boleh lakukan kalau dia dalam keadaan haid? Okay, bismillahirrahmanirrahim. One of the things saya personally selalu teringat every time when it comes to Ramadan, when we talk about ibadah, other than solat tarawih ni semua, kita akan teringat dengan Al-Quran. So Al-Quran ni kita boleh beribadah dengan macam-macam cara kan. Kita boleh baca, kita boleh tahsin Al-Quran, kita boleh tasmikkan orang, kita boleh dengarkan, kita boleh mengajar Al-Quran, kita boleh baca, kita boleh menghafal. Tapi orang-orang yang dalam keadaan haid atau nifas ni, diorang terjejas, diorang tak boleh baca, tak digalakkan baca dalam keadaan tengah haid ataupun nifas. So apa yang kita boleh buat, dia tak bermakna kita tak boleh baca Al-Quran. Kita boleh baca Al-Quran tapi kita boleh bacakan and cuba fahamkan terjemahannya. So I think it is quite a benefit also, because bila kita kurang mengetahui bahasa Arab kan, bila kita terjemahan, kita baca terjemahan sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, dia akan membuat kita lebih memahami, and bila kita lebih memahami, insya-Allah dia akan connect us more with the Al-Quran, with the hope of that lah. So this is one of the benefits lah kalau kita tak dapat baca Al-Quran, kita baca terjemahan dia. So because it teaches a lot of things also. And bila kita baca terjemahan, sekali kita tak faham, bahasa dia tinggi, so kita tak faham apa yang dimaksudkan ni. So kita boleh tanya orang lah. So inilah waktunya untuk kita mencari ilmu. Mencari ilmu dia tak terbatas kepada sesiapa. Orang tu haid ke, orang tu nifas ke, dia tak terbatas. Kalau kita usaha, kita boleh dapatkan ilmu tu ataupun kita boleh manfaatkan ilmu tu. So kita kena when I talk about Al-Quran kan, so kita cari ilmu dengan kita cari ilmu dengan Al-Quran lah. Dalam haid dengan nifas kita boleh baca terjemahan. Kalau kita tak mampu memahaminya, kita boleh cari ustaz ataupun ustazah untuk menerangkan kepada kita, ataupun kita boleh ikuti sesi-sesi ustaz dan ustazah sekarang dah banyak online kan, dah sempena circuit breaker ni banyak sangat acara seperti inilah kan, acara online ni kan, belajar online ni. So kita boleh lebihkan masa kita untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran terutamanya tentang Al-Quran, ataupun kalau tidak mengenai Al-Quran, ada banyak lagi sharings yang asatizah buat tentang benda-benda lain. So itu pun dah kirakan dah termasuk kategori menuntut ilmu lah, ataupun mencari ilmu. Menuntut ilmu tak semestinya kita datang ke kelas kita belajar kan. So kita mencari sesuatu dengan ada orang yang mentor kita, which is ustaz ataupun ustazah ataupun orang yang lagi mahir daripada kita, saya rasa itu akan manfaatkan diri kita jugalah. So what we can do is like right now, lagi beberapa hari ni nak Ramadan, kita dah boleh arrange ataupun kita dah boleh tanya ask around or find certain shows or certain talks online yang ada untuk kita melebihkan diri kita dengan ataupun memanfaatkan diri kita dengan ilmu.
Kalau saya boleh share salah satu hadis diriwayatkan oleh Ad-Dailami, bermaksud sesungguhnya belajar ilmu kerana Allah adalah satu bentuk ketakwaan. Mencari ilmu adalah ibadah, menelaahnya adalah tasbih dan mengkajinya adalah jihad. Maknanya daripada hadis disebut berkata yang macam untuk kita menunjukkan kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah mencari ilmu. Jadi kita jangan takut untuk mencari ilmu kerana ilmu tu mencari ilmu tu adalah salah satu ibadah. So why not? So this is the time bila kita tengah tak ada macam gini lagi pun at the same time kalau kita masuk Google Play ke apa dan sebagainya kan tengah free kan, download all these buku-buku kan. Jadi kita at the same time kita mengkaji Al-Quran, kita juga membaca-baca ilmu-ilmu yang lain juga. Jadi tu actually macam fill up kita punya timing, the rest of kita punya Ramadan. Selain daripada kita beribadah, kita juga nak kena isikan kita punya diri kita dengan ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu lain juga untuk kita memantapkan diri kita lagi insya-Allah sebagai seorang muslimah. Betul. Macam okey. Tanya dululah. Betul. Okay. Yang menarik yang menariknya is tuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap orang Islam. Betul. Be it lelaki ke wanita ke, tapi di sini kita spesifik waktu wanita lah sebab pada bulan Ramadan bila kita hadapi haid, menuntut ilmu tu pun dah part of mencari ibadah sebagai satu ibadah juga. Mencari ilmu tu is part of jihad juga. Yes, macam tadilah habis macam hadis tadi mengatakan menuntut ilmu kerana Allah tu adalah satu bentuk ketakwaan. Jadi dalam keadaan kita yang macam tengah ada dalam haid ni ataupun nifas, kita jangan rasa bersedih. Maknanya kalau kita tuntut ilmu, kita dah show kitanya takwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita inilah menuntut ilmu sepanjang Ramadan ni. Bila kita mengkajinya lebih lagi, especially macam kita baca Al-Quran dan sebagainya, lagi kita menimbulkan ketakwaan kita lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Aziza tadi ada nak share? Taklah, bila cakap pasal ilmu saya teringat yang hadis yang usually kita dengar lah, talabul ilmu tu faridah. So when we're talking about macam tadi kan saya cakapkan kalau menuntut ilmu ni dia tak terbatas daripada kepada sesiapa. So orang kadang-kadang kita senang nak rasa demoralized, kita senang nak rasa down bila kita tak dapat buat sesuatu. Tapi kita lupa Allah banyak kasih kita cadangan ataupun Allah banyak kasih kita guideline untuk kita mendapatkan sesuatu, especially melalui ilmu. So that's the reason lah kenapa Allah kenapa dalam hadis ni, ini adalah hadis hasan kalau saya tak silap saya, yang talabul ilmu faridah ala kulli muslim. Ala kulli muslim ni dia bukan bermakna kepada lelaki sahajalah, kepada semualah, kepada setiap individu. Jadi mungkin dekat sini bila kita reflect balik on this hadis talabul ilmu faridah, and kita akan terkenang betapa adilnya Allah Subhanahu Wa Taala tu. Allah walaupun kita di dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas, bukan bermakna kita diselingkirkan ataupun kita not included. Pinggirkan. It does not mean that Allah tu tak nak includekan kita untuk mencari pahala dalam bulan Ramadan. That means there are other ways that Allah nak letakkan kita kepada sesuatu lah. Mungkin rezeki kita pada minggu ni adalah untuk kita fokuskan diri kita kepada ilmu, which is kita belajar sesuatu. And macam tadi kan saya banyak fokus dekat Al-Quran kan, tapi please know that mencari ilmu ni other than Al-Quran, kalau kita mencari belajar sesuatu, it can be as simple as kita belajar zikir. Macam tadi Ustazah Latifah ada ajarkan zikir kan, it can be as simple as kita belajar that zikir ataupun belajar that doa. Macam kalau kita tak biasa zikir, memang betul kalau kita tak biasa, kita kena start slow lah. Kita boleh baca ya Allah pun boleh. Because dengan nama ya Allah ni kan, kita panggil Allah tau, ya Allah. So it will help us connect to Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir ya Allah saja. Tapi seandainya kalau kita dah selalu lakukan zikir-zikir ni, mungkin kita boleh pelajari zikir yang lain seperti astagfirullah ke, subhanallah ke, ataupun zikir yang tadi Ustazah Latifah dah share dengan kita ke. So dengan kita upgradekan diri kita tu, kita upgradekan diri kita another level tu, is maybe that is what it's meant for us during kita punya masa haid dengan ataupun nifas tu lah. Kita kena cuba cari cara. Saya tahu
kadang-kadang dalam keadaan yang macam gini kan, selalunya wanita akan rasa emo, rasa hormon kan. Okay, wanita akan rasa emo, rasa sedih, rasa penat dan sebagainya. So kita kena ambil hikmah sebaliknya. Kenapa Allah bagi kita haid ataupun nifas dan sebagainya. So maknanya Allah nak suruh kita macam kuatkan diri kita, Allah nak bagi kita rest. So while kita resting, kita bolehlah berzikir. While kita resting, bolehlah kita tuntut ilmu. Walaupun kita tengok kat YouTube kadang-kadang banyak sekarang ni kan masyayikh ada buat kat YouTube, Habib Ali dan sebagainya. So kita can just on tau. Okay, kita dapatkan ilmu. Actually kadang-kadang ilmu tu kita dah tahu. It's just a recap. So kita recap apa yang kita, even saya pun kadang-kadang kita on YouTube, kita dengar syarahan daripada ustaz-ustaz yang lain. So it's actually a reminder for us. Okay, bukan sekadar menuntut ilmu tapi a reminder untuk kita juga walaupun kita ni ustazah. Itu dia. Betul. Yes. Betul. Buka lampu dah gelap. Dah mendung. Hujan alhamdulillah hari ni. Okay, sebab kita manusia ni memang pelupa. Walaupun dia ustazah ke, dia ustaz ke, tapi kita constantly manusia ni memerlukan kepada peringatan. Sentiasa perlukan peringatan. Sebab tu mencari rezeki pula, menuntut ilmu tu. Menuntut ilmu tu penting mengingatkan kita mengingatkan kita kembali. Kadang-kadang benda-benda simple pun kita boleh terlupa kadang-kadang kita nak buat something je kita terlupa dengan, and also zikir kan, dengan zikir tu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Taala, mengingatkan balik hubungan kita dengan Allah Subhanahu Taala. Kadang kita rasa yang solat, kadang-kadang pada kita rasa solat tu yang menguatkan lagi relationship dengan Allah Subhanahu Taala. So bila kita hate, kita rasa emo, kita rasa tak dapat solat, tak dapat buat amal ibadat. Tapi sebenarnya dengan macam Ustazah Anjaz kata tadi, dengan memanggil Ya Allah, kita adalah mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi kita dah jadi pada para wanita di luar sana, janganlah bersedih sebab banyak aja amalan-amalan yang anda boleh lakukan ketika bulan Ramadan walaupun dalam keadaan haid ataupun nifas. Okay. Kita move on. The next one is kita tahu bila datang bulan Ramadan kan, semua berlumba-lumba untuk mengeluarkan charity. Kita berlumba-lumba untuk buat kebaikan, and itu pun amat digalakkan dalam Islam. Okay, jadi what type of sedekah yang dia boleh contribute ataupun dia boleh berikan? Sedekah ni luas, dia punya tajuk dia punya perbahasan dia luas. Ada orang sedekah beri makan, ada orang sedekah dengan menolong, ada orang sedekah dengan just memberikan ucapan yang kata-kata yang baik. Jadi mungkin Ustazah Latifah atau untuk berikan pencerahan mengenai bersedekah. Okay, Ustazah Zahra sebenarnya dah macam nak rumuskan saya punya soalan tadi tu. Itu saya punya poin-poin juga. Okay, the main yang kita tahu lah, salah satu amalan ibadah yang kita boleh lakukan berterusan ialah seperti bersedekah juga. Bersedekah adalah salah satu macam kalau kita ikut contoh Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Okay, Rasulullah sentiasa bersedekah. Jadi kita boleh, one of the thing kita boleh buat ialah of course kita menderma. Maknanya kita menderma, especially now masjid-masjid memerlukan bantuan daripada kita semua. So sekarang ni dah banyak, if let's say you go to masjid website ataupun Facebook, dia dah boleh klik kat situ, banyak letak QR code lah, UEN lah sebagainya. Kita dermakan pada masjid-masjid dan sebagainya. Okay, itu adalah salah satu contoh untuk kita bersedekah. Especially dalam bulan Ramadan ni, kita kena memperbanyakkan sedekah. Itu satu, maknanya kita akan bersedekah dalam monetary. Yang kedua, kita bersedekah dalam in terms of words. Okay, now kita banyak use handphone kan, sejak bila yang circuit breaker ni memang banyak handphone lah saya pegang, macam banyak sangat WhatsApp group yang ada dan selalu berkomunikasi. So actually words of motivation also adalah sebagai satu yang sedekah. Let's say macam hari ni, kalau kita ada macam kita nak sharekan zikir dan sebagainya, kita share kepada kawan-kawan kita, kita bagi words of motivation, hari ni kita baca doa ini dan sebagainya. Itu adalah form of sedekah juga. Okay, so maknanya it's not only monetary, because kita tahu kadang-kadang not everybody is wealthy enough to actually do the sedekah. So we can actually use other platform untuk kita macam do our sedekah. Okay, that is one lah. Maknanya tadi saya bersedekah in monetary, then another one is bersedekah tentang in terms of kita share some knowledge, okay, to all our colleague ataupun kita punya kawan-kawan ataupun saudara mara. At the same time, kita juga boleh bersedekah in terms of share on your IG.
maknanya you share words of wisdom on your IG, okay. Kan banyak kan, daripada kita buat benda viral, masuk ke TikTok dan sebagainya. Okay, why don't kita share some motivational quotes? That is part of to actually share our knowledge lah. So bila kita bersedekah macam begitu, maknanya kita Spread wisdom. Yes, correct. So bila orang baca dan orang tu share, dia pun macam so-called dapatkan, dia pun macam bersedekah ilmu tu kepada orang lain juga. It's like that lah. Maknanya dia pun dapat pahala, orang yang share, yang awalnya share pun dapat pahala juga. Yeah, so you jangan limitkan sekadar monetary saja. Tu memang saya faham, tu memang kalau kita ada kelebihan you can proceed. Tapi if let's say kalau you tak ada kelebihan, you actually use other kinds of form, apa yang kita boleh buat. Dan kita boleh cari juga, inilah masanya untuk kita buka almari kita juga, cek baju-baju kita yang lama tu semua, mana yang kita tak rasa pakai. masih sesuai untuk kita dermakan kepada orang, kita dermakan. This is the time lah. Menarik. Saya suka bila part yang share motivational ataupun quotes yang baik di Instagram. So sekarang ni kita di zaman teknologi where kita sekarang memang live in the future, memang memerlukan kepada all this technology. Jadi saya rasa dia tak ada perkataan dia bukan meramadankan diri kita je, tapi meramadankan kita punya IG juga. So maknanya daripada kita post benda-benda yang kadang-kadang tak begitu baik, tak begitu bagus. Lebih baik kita meramadhankan IG kita, jadi berdiri, okey lah bulan Ramadan nak share kata-kata yang baik lah, nak share amalan-amalan yang baik lah. Itu pun part of sedekah juga kan. Kita boleh kirakan kalau kita buat gitu kan, kita akan datangkan sesuatu impact yang baik kepada individu yang membacanya. Mungkin kita tak dapat datangkan kepada semua individu, tapi mungkin segelintir. At least kita dapatkan satu pun, at least dah ada juga kan kita kita sedekahkan words kita dekat seseorang tu. Tapi kalau kita banyak followers, kirakan kalau kita dapat datangkan impact tu kepada ramai daripada satu, itu dah masya-Allah lah bagi saya. Dan lagi satu, kita kena sentiasa bersedekahkan macam Al-Fatihah kepada orang-orang yang telah meninggal, okay, dan juga pada ulama-ulama dan sebagainya, okay, itu kena pada Rasulullah dan sebagainya. So itu another form of sedekah. Okay, maknanya mendoakan. Okay, mendoakan tu adalah another form of sedekah yang kita boleh lakukan juga. Yes. Dia kira saling doa mendoakan, itu pun form of sedekah juga. Okay, Ustaz, tapi this is ada setengah orang dia merasakan yang bila dia menderma tu, bila dia keluarkan monetary tu, dia lagi rasa lega. Dia rasa lega, tapi walaupun dia dalam keadaan kesempitan, walaupun dia dalam keadaan yang mungkin pada bulan ni dia punya gaji ke pendapatan dia tak seberapa, tapi dia masih nak keluarkan sedekah. So ada orang pernah tanya saya, boleh tak walaupun 10 sen sekalipun, boleh ke tidak? Adakah sedekah dia itu diterima? Boleh, insya-Allah. Penerimaan dan sedekah tu kita wallahu a'lam. Tapi kalau kita nak bersedekah, any amount of duit tu terpulang pada kita atas kemampuan kita. Sebab tu now kalau kita pakai pay now ke QR code, dia tak ada limit tau. 10 sen pun boleh lagi. No problem. Betul. itu options yang diberikan Yeah. Sebab ada orang dia rasa macam ada orang rasa 10 sen Allah terima ke? Macam mungkin daripada dia rasa macam orang lain derma $10, $5,000, $10,000, tapi dia itu aja yang dia mampu untuk memberikan sedekah. So it's okay kan Ustazah? Boleh, no problem. Any amount tak ada hadnya yang kita nak kena terima 50 sen, $5. It's the thought that counts, Azhar. It's the thought that counts. Then the action also. Yes. So the thought campur the action. Action speak louder than words. Dia kata-kata tengok ni nak practice untuk nak datangkan positive vibe bila bulan Ramadan nanti. Masya Allah. Practice dari sekarang. Dia dah nak shake dah dia. Belum lagi. Okay, so that is part of mempersiapkan diri kita dalam bulan Ramadan, and then part of sedekah is not only monetary, it's share wisdom, share quotes, share motivational, and meramadankan segala platform social media yang kita ada tu lah, insya-Allah. Saya rasa tak lama lagi tu jadi hashtag Ustazah Zahra. Meramadankan. So kira kalau let's say example Ustazah Latifah share one quote, lepas tu Ustazah Aizah nampak Ustazah Aizah share, kemudian
sesiapa yang contact atau follow Ustazah Azizah kat dalam Instagram tu, nampak dia share. Maknanya pahala tu dia akan berganda-ganda dengan share that one quote. Itu motivation harapannya lah, insya-Allah lah pahala tu kan macam tu adalah hak Allah SWT kan. Kita ni membuat aja. Jadi kita just macam kita cuba dengan a good intention kita nak mendatangkan sesuatu kebaikan dengan harapan Allah ridha dengan perbuatan kita. Wah, ni tu mesti perlu mesti disaluti dengan niat. Dan kita adalah untuk kita share kita punya ilmu dan juga adalah sebagai macam bersedekah. Bila kita bersedekah maknanya kita macam doakan orang kan. So itu the intention dia lah. Okay Ustazah, kita akan ke another one is sesi soal jawab. Kita ada soalan. Ada lagi satu point tu. Ya. Okay. Sebelum point tu daripada Ustazah Azizah lagi 1 point. Yes, Ustazah Azizah mungkin selitkan. Saya rasa bila fikirkan tentang ada amalan-amalan yang kita selalu buat bulan Ramadan kan, biasanya kan kita bulan Ramadan ni kita akan sibukkan diri kita di masjid, di mana kita akan tengok orang sedekahkan juada, kita akan tengok orang macam beri share foods with one another, buka sama-sama. So macam it gets me thinking lah dalam keadaan kita sekarang ni yang kita tengah circuit breaker ni. So how do we mainkan that kind of role? Macam mana kita nak berbuat sedemikian? And Alhamdulillah saya macam bila saya fikir balik, what I can reflect is that kita masih boleh jugalah kan share kita punya food, kita boleh masih buat apa yang kita masak kita boleh share mungkin dengan jiran tetangga kita ke, kalau sepaling tidaknya pun mungkin kita tak dapat kita tak dapat macam ramai-ramaikan diri kita dekat masjid, makan sama-sama, buka sama-sama, help one another sama-sama di masjid. Maybe kita boleh fokuskan dekat rumah kita sendiri. Macam ini saya share je lah kan, ni macam ni saya reflect untuk diri saya sendiri tau, tapi saya share ni dengan harapan dia bermanfaat lah. Macam selalu every time kita kita time Ramadan kan kita busy, diri saya ni selalu busy kat masjid. Saya boleh kira dengan tangan je lah berapa hari yang kita akan buka dekat rumah. Jadi kalau dengan keadaan sekarang ni mungkin the hikmah is that kita dapat fokuskan apa yang kita berikan fokus kepada orang ramai selama ni, kita cuba fokuskan kepada ahli keluarga yang terdekat. Ahli keluarga can be mak bapak kita, can be suami kita, can be anak-anak kita, layankan anak kita nak masak apa, nak buka apa. So that thing will suffice lah, I think in this time. Lagi satu macam sekarang kan ada Grab food. So kalau saya ada satu sahabat saya, dia suka surprisekan saya. Nanti alih-alih nak dekat Zuhur ke apa kan, nanti dia SMS saya, dia cakap Zah nanti Zah check your door, dia cakap macam itu. You could have a delivery, ataupun nanti delivery datang pukul 1 for example. Dia macam random tau, tiba-tiba nanti alih-alih dia hantar coffee bean macam tadi tiba-tiba. So macam bila dapat tu macam happy kan, tak boleh nafikan perasaan happy apa. So maybe kalau kita nak juga bulan Ramadan pun kita boleh buat macam gini jugalah. Kalau kita tak dapat dekat masjid ke apa, kita boleh happykan orang dengan lain cara, use technology, Grab food for friends, Grab food for your family kalau kita ada kemampuan lah. Kalau tak ada, saya rasa kita happykan orang-orang di dalam rumah kita ni, I think it will suffice. Itulah yang saya reflect. Hanya masuk kat sini, apa maksud Zazah ialah point nombor 4 ialah kita memberi makan untuk orang bermuka. So bila kita kita menyiapkan juada, kita macam bagi makanan kepada orang, kita grabkan makanan untuk orang, salah satu daripada amal-amal yang kita boleh buat. Sebab selama ni kita tahu yang masjid-masjid melakukan macam iftar di masjid, but as at now tak boleh kan. So kita macam mana kita nak macam kita nak menambahkan amalan kita untuk kita during this Ramadan. So kita juadahkan orang untuk bulan Ramadan ni. Okay, jadi kita boleh masak untuk family kita, dan kita boleh orderkan untuk orang lain dan sebagainya. So tu ada is one of the component lah. Because bila kita memberi juhada ni besar pahalanya. Okay, if I may share satu hadis ni daripada At-Tirmizi, sesiapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang berpuasa tu sedikit pun. So maknanya kalau kita bagi makan tu, pahala kita sama macam orang yang berpuasa. So why not kita mempersiapkan juadah untuk family dan juga pada kawan-kawan. InsyaAllah.
So mungkin nanti bulan puasa Ustazah Zah boleh di rumah kat saya tak? InsyaAllah. Saya menunggu Ustazah Zahra buat roti sebenarnya. Okay. Ustazah Zahra kan dia Lily asyik buat roti kan. Saya Roti menunggu sedap roti tu. dia sebenarnya. Buat sahur sedap, buat puas buat buka Buat sedap. makan bubur. Okay. So tadi interesting part is saya teringat membahagiakan orang lain itu pun adalah satu ibadah. Maknanya bila orang terima makan, orang rasa gembira, orang rasa bahagia. So it's part of kita punya, it's part of ibadah juga. Jadi bulan puasa tu and also kalau tak dapat nak, saya rasa kalau tak dapat nak berikan orang tu makan ataupun orderkan Grab food ataupun dalam keadaan yang kesempitan, kalau mungkin antara saya rasa yang boleh di-share is share resepi masakan. Betul. So dia kira dia nak share lah tu, dia nak share macam mana nak buat mengharap barang juga. mengharap barang juga. So mungkin dengan share resepi tu pun kadang-kadang orang tanya, orang post gambar, orang tanya, macam mana nak masak ni, macam mana nak masak ni. Mungkin dengan share resepi, orang akan bahagia, macam gini cara dia masakkan, macam gini rasa dia. Apa Zah, saya share roti pun saya dah happy. Share roti je tak apa. Jadi saya menunggu Zahra. Okay, itu saya take note. Okay, so apa ni kita ada FAQ lah Ustazah. Dengar kita ada FAQ Ada soalan-soalan. Okay, mungkin soalan yang pertama jika head saya berhenti sebelum fajar, maknanya sebelum subuh, dan saya belum sempat mandi hadas, adakah saya dibolehkan berpuasa? Okay, saya jawab lah. Okay, kat sini seandainya puasanya tu sah, tapi kita mesti niat dulu dan kita sahur seperti biasa. Selepas itu, if let's say after that kan kadang kita dah hujung-hujung kan dan ada kat waktu subuh kan. Jadi secepat mungkin kita kena mandi hadas. So seandainya kalau misalnya kita mandi hadas selepas waktu subuh pun masih sah kita punya puasa tu lagi. Tapi jangan melewat-lewatkan. Maknanya kita dah tahu kalau kita sempat bangun sahur, maknanya kita sempat untuk mandi hadas sebenarnya. So if let's say kalau misalnya kita dah betul-betul dah terbangun dah last minute, jadi kita dapat makan kurma untuk sahur dan sebagainya, dan alali azan, so maknanya sah tak tidak kita punya puasa? Yes, tapi jangan melengahkan kita punya mandi hadas selepas itu. Yang penting kita kena niat lah kan. Mesti niat tu mesti dulu. Sebelum tidur niat je lah. Dia whether dia bersih ke tidak tu is maknanya dia nak kena niat lah. Maknanya dia nak kena keep track dia punya hari dia. Betul tak Ustazah? Tu one thing. Tapi kat sini kan soalannya kalau misalnya dia punya haid tu macam clear sebelum waktu subuh. Dan kalau dia mandi dah take time untuk dia nak tak sempat nak sahur sebagainya kan. So dia boleh sahur dahulu, lepas tu dan dia kena mempercepatkan mandi hadasnya. Jadi kalau lah during dia tengah mandi tu dah masuk waktu subuh. So macam mana? Sah ke tidak? Yes, tetap sah. Dia punya puasanya waktu tu, yes. Dan dia dah jatuhkan niat lah. So macam saya assume kalau dia sahur tu dia dah jatuhkan niat jugalah. Jadi dia jatuh niat, dia dah sahur, lepas tu dia mandi during kononnya azan, puasanya tetap diterima. Okay, faham. Asalkan kita tak make it a habit lah untuk lambat-lambatkan mandi hadas kan. Seandainya kita niat, kita punya good intention is that kita nak puasa kalau boleh. So following that good intention, kita should cepat-cepatlah mandi hadas. Jangan sampai macam Ustazah kata boleh lah kalau mandi time waktu subuh dah masuk, habis aku tengah mandi, Ustazah kata boleh. Just memang boleh, tapi don't sampai kita jadikan benda tu satu habit lah. So the next time pun kita tak apalah, nanti je kita mandi hadas. Tak boleh. Sebab ini pun amalan ibadah juga kan. Yeah. So adab kita on the hukum itself pun kita kena take a look at lah. Yes. Okay. Soalan nombor 2. Dia di sini soalan nombor 2 dan soalan terakhir rasanya. Okay. Puasa dia kalau seorang tu dia maaf kata muntah lah puasa batal ke tidak? Okay, so saya jawab saya try to answer this quickly. Okay, vomiting seandainya kita tak sengaja, tak batal. For example, alih-alih kita macam rasa macam mual ke apa, alih-alih termuntah, itu tak batal. Tapi kalau kita sengaja muntahkan, for example that kita macam makan banyak sangat, lepas tu macam kita nak muntahkan balik, ataupun kita jolok-jolok sampai kita termuntah, itu batal lah.
Okay, and okay, this one pun important juga. Kalau seandainya kita dah terasa kita dah termuntah kan gitu kan, tapi kita fikir aku puasa aku tak nak muntah, kita pergi telan balik muntah kita, tu tak boleh. So kalau dah termuntah, muntahkan terus, insyaAllah puasa masih diterima. Tapi kalau kita sengaja muntahkan, itu tak boleh. Kalau rasa kita apa yang saya belajar lah. telan balik pun tak boleh. Okay. Puasa dia batal lah. Puasa dia batal lah. Okay, so maka all these things nak kena kita dalam bulan-bulan Ramadan ni, selain daripada amalan ibadah secara spiritual, kita juga nak kena take note of kita punya adab, kita punya tata cara kita punya so-called kita punya amalan-amalan daripada segi fizikal. Maksudnya kalau yang vomiting, bersedekah tu semua is physical, physical melakukan bulan puasa lah, di dalam bulan puasa. So maknanya itu semua perkara-perkara ini semua kita nak kena adhere to it lah, nak kena jaga adab, nak kena jaga hukum. Yang penting hukum bulan puasa tu kita kena put the utmost respect lah. Yes, respect to it, insyaAllah. Okay, so di sini saya boleh rumuskan bahawa ketika dalam haid dan nifas, sebelum saya akhiri ni, saya boleh rumuskan bahawa there is no limit untuk buat amal ibadah sekiranya para wanita itu didatangi haid. Maknanya dia boleh buat amalan zikir macam Ustazah Latifah tadi syorkan zikirnya. Kemudian mencari ilmu itu wajib. Dah boleh start prepare dari sekarang lah untuk mencari ilmu. Okay. Kemudian bersedekah. Okay, bersedekah, there's a lot of form of sedekah seperti monetary, seperti kata-kata, senyum. Senyum. Benda paling senyum, paling simple. Benda paling senyum. Benda paling simple. Senyum tu pun sedekah. Okay. Kemudian sharing memberi makan kepada orang, memberi makan kepada orang, membahagikan orang. Itu semua antara amalan-amalan yang kita boleh lakukan, yang kita boleh praktikkan di dalam diri kita semasa bulan Ramadan akan datang lagi 2 hari ini. So sebelum kita akhiri ni Ustazah, ada sedikit kata-kata nasihat untuk diberikan? Dah lagi 2 hari ni puasa. Saya dulu lah Ustazah. Okey, boleh teruskan. Saya dulu. Okey, insya-Allah semoga Ramadan yang akan datang ini mendatangkan kepada kita banyak rahmah, mawaddah dan sakinah dan segala kebaikan lah yang kita usahalah untuk mendapatkan Ramadan yang terbaik, insya-Allah. Amin. Ya, samalah. Oleh saya kita kena usaha mendapatkan Ramadan yang baik, dan at the same time bila kita dah usaha, kalau misalnya kita terjatuh dan sebagainya, jangan putus asa. Kena continue sahaja. Betul. Okey. Terus sebelum saya akhiri ni, saya nak ucapkan kita tak puasa pada hari Jumaat, malam Jumaat tu hari Khamis kita dah salat hari pertama Jumaat. Kita dah start tarawih. So saya nak ucapkan Ramadan Karim kepada anda semua. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Semoga Ramadan pada kali ini membawa manfaat, dapat kita mempertingkatkan diri, dapat kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan dapat kita mengeratkan silaturahim dengan ahli tauhid. Amin ya rabbal alamin. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.